Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kita berada di penghujung bab trigonometri. Okey, untuk pelajar-pelajar tingkatan 3, bab 5. Okey, bab 5, muka surat 50, buku tuntas cemerlang. Okey, tengok dekat sini kita ada penyelesaian masalah. Biasanya di akhir bab kita ada satu penyelesaian masalah yang memang agak mencabar, soalan-soalannya. Tak apa, kita selesaikan bersama-sama. Selesaikan masalah yang berikut. P, Q dan R ialah 3 titik dalam tanah mengufuk dengan keadaan PQR adalah 90 darjah. Seperti biasa anak-anak, jika kita membaca soalan penyelesaian masalah, baca sekali dulu. Lepas tu baca. Hitung jarak dalam meter di antara P dan R. Kita dah baca sekali. Lepas tu baru kita baca sekali lagi untuk kita memahami apakah soalan dia. P, Q dan R. Jadi P, Q, R adalah 3 titik pada tanah mengufuk dalam keadaan P, Q, R. P, Q dan R maksudnya yang di tengah-tengah tu adalah Q kan. Jadi dekat Q itu 90 darjah. Hitung jarak dalam meter di antara P dan R. P dan R. Maka ini adalah jarak yang kita nak tahu. Katakanlah cikgu letak Y. Jadi sekarang kita tengok balik. Kali ketiga kita tengok balik apa maklumat-maklumat yang ada. Kita ada 90 darjah. Kita ada Y. Kita ada 65. Kita ada 38 darjah 12 minit. Jadi kita nak cari nilai Y. Ini adalah sudut yang diberikan. Now. Guna, apply. Ilmu kita dalam trigonometry. Jadi ini adalah sudut yang diberikan. Macam biasa cari. Ini adalah hypotenuse, betul? Ini sudut yang diberi, maka ini adalah bertentangan, ini bersebelahan. Betul? Sekarang apply balik. Tengok. Kita ada maklumat dekat sini. Yang warna merah ini. Y dengan H. Maklumat dan soalan yang diberi. Jadi kita ada S dengan H. Saya harimau. Atau kasut saya hilang kan. Kita ada SH. Jadi kasut. Saya hilang. Itu formula dia kan. Jadi kos berapa? Masukkan nilai yang kita ada dekat situ. 38 darjah 12 minit. Sama dengan sin. Maafkan cikgu. Sin, bukan sin. Dia adalah sebelah itu adalah 65. Lepas tu H itu kita tidak tahu. Y. Cikgu ulang semula. Kita ada ini, semua maklumat ini. Dan kita tahu kita ada S dan kita nak H. Jadi, kita akan guna formula yang ada kaitan dengan SH. Iaitu, saya hilang. Kasut saya hilang. Sebab kenapa? Kita ada cos dekat sini. Ada sudut. Sekarang, cikgu tulis semula. Cos 38 darjah 12 minit sama dengan 65 per Y. Betul? Sekarang kita nak cari nilai Y. Betul tak? Ini adalah persatulah kalau dia tidak ada apa-apa. Ini dan ini kita boleh pindah tukarkan saja, iaitu Y sama dengan 65 per cos. Per cos apa tu? Bolehlah. 38 darjah 12 minit. Jadi, sekarang senang saja. Ambil kalkulator masing-masing. Tekan 65. Tekan per tu. ABC tu. Lepas tu kurungan. Tekan cos. Berapa tu? 38 tekan darjah 12 minit tekan darjah tu lagi. Tekan sama dengan. Jadi nilai Y adalah
82.71. Ini Y itu adalah jarak. Jadi jarak dekat sini dia bagi meter, maka kita pun bagi meter. Okey, cikgu ulang lagi. 65 per dalam kurungan cos 38 darjah 12 minit. Ingat darjah dan minit itu dekat kalkulator anak-anak ada ini. Negatif ni. Ataupun simbol tolak dalam kurungan itu kan. Lepas tu ada simbol macam ni. 4. Okey, darjah. Ini minit. Okey. Jadi inilah yang kita tekan. Right? Okey. Seterusnya soalan B. Dalam rajah PQ ialah tiang tegak. PQ adalah tiang tegak. Q, R dan S adalah 3 titik pada satah mengufuk. Q, R dan S adalah 3 titik pada satah mengufuk. Okey, fahami dulu. Lepas itu hitung sudut tunduk titik S dari titik P. Titik S dari titik Okey, dari titik P. Sudut tunduk. Inilah. Ni sudut tunduk dia kan. Titik S dari titik P. Okey. Baik. Kenal pasti soalan. Okey, sekarang cari maklumat. Jadi dia nak sudut ini, hitung sudut tunduk. Maksudnya dia nak di sini. Okey. Lepas itu, apa yang diberikan? Semua ada dekat sini. Okey, perhatikan. Ini adalah segitiga bersudut tegak. Okey, jadi dekat sini ada 5, dekat sini ada 12. Ini hipotenus dia. So, mencari hipotenus guna 5, 12, dekat sini adalah 13. Okey, macam mana cikgu dapat 13? Guna tigaan Pythagorean, ataupun kalau tak pun kita guna teorem Pythagoras. Dia biasa cikgu tunjuk teorem Pythagoras. Yang ini adalah hipotenus. Jadi hipotenus kuasa 2 sama dengan 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. 5 kuasa 2, 25. 12 kuasa 2, 144. Jadi H kuasa 2 adalah 169. Okey, itu untuk H kuasa 2. Kalau H punca kuasa 2 bagi 169 ialah 13. Okey, itu bagaimana kita mendapat 13. Boleh? Okey. Seterusnya, sekarang kita dah ada 13. Kita ada 4.5. Kita nak cari nilai X. Okey, dekat sini adalah 90 darjah ya. Sebab dia tadi kata kenapa dia 90 darjah? Sebab dia pada satah mengufuk tiang tegak. Okey, tiang tegak. Alright. So, kita perhatikan fokus kepada segitiga yang berwarna merah. Okey, kita ada 13, kita ada 4.5, kita ada X. Kita nak cari X. Okey. Ini adalah hipotenus. Ini adalah bertentangan T. Ini adalah bersebelahan S. Okey. Jadi kita nak apa yang kita ada adalah S dan T. Okey, cari adakah dia saya takut harimau, adakah kasut saya hilang, ataupun tendang tong sampah. Yang mana satu kita nak pakai? Okey, ada S dan ada T. Ada S dan T. S dan T. Tangent. Betul? Okey, jadi kita akan pakai tangent. Tangent, apa sudut dia? X. Sama dengan tangent X. Sekejap. Tulis cantik sikit. Okey, tangent. Ya Allah. Tangent X sama dengan
Okey, apa dia yang ada? Tendang tong sampah. T dia berapa? 13. S dia berapa? 4.5. Ini adalah tangent X. Okey, jadi kita nak cari X saja kan? Sudut kan? Kita nak cari sudut. Jadi ini adalah tangent -1, 13/4.5. Tekan saja kalkulator masing-masing. Okey. Tekan shift. Tekan tangent. Lepas tu dalam kurungan 13. Lepas tu ABC ataupun per itu 4.5. Okey, so jawapannya adalah 70.91 darjah. Okey, jadi mana nak tulis ni? Cikgu tulis kat atas lah ya. 70.91 darjah. Okey, ini adalah jawapan dia. Minta maaf terpaksa tulis di atas sebab di bawah kita perlukan ruangan. Alright, 70.91 darjah. Okey, seterusnya untuk soalan terakhir. Rajah menunjukkan sebuah segitiga PRS dan sebuah bulatan berpusat O. Okey, segitiga PRS dan sebuah bulatan berpusat O. PQR garisan lurus dan QOS garisan lurus. Okey. Diberi jejari bulatan ialah 8 cm. Jejari bulatan adalah 8 cm. Maksudnya dari O ke Q adalah 8. Okey. Dan luas segitiga PRS. Luas segitiga PRS. Mana P? Ini P. Mana R? Ini R. Ini S. Okey. Luas segitiga itu adalah 96 cm persegi. Cari nilai tangent X. Cari nilai tangent X. Okey, cari nilai tangent X. Okey, luas segitiga adalah 96. Okey. Tengok apakah yang diberi. Okey, begitu. Itu semua maklumat yang diberikan. Jangan risau macam susah je. Janganlah risau. Okey, diberi jejari bulatan 8 cm. Ini jejari daripada Q ke O. O ke S juga 8, betul? 8 maksudnya diameter dia 16. Okey, jangan terpengaruh dengan soalan yang susah. Okey? Jadi kononnya susah. Sebenarnya taklah berapa susah pun, kacang je tu. Okey. Baik, ini 16. Okey, sekarang kita tahu yang atas dan bawah itu nilainya adalah sama. Okey. Lepas tu kita ada X dan kita ada diberi luas untuk segitiga itu. Segitiga itu luas. Segitiga itu adalah, ini maksudnya 16 lah tinggi dia. Yang ini sama. Okey, luas segitiga adalah 96. Luas segitiga 96. Okey, macam mana cari luas segitiga tu? Luas segitiga adalah setengah darab tapak darab tinggi. Betul? Okey, jadi luas kita dah tahu 96. Setengah kita dah tahu. Tapak kita tidak tahu. Tapak, okey, katakanlah T. Okey, darab tinggi berapa? Tinggi adalah 16. Betul? Okey, dan selesaikanlah. Okey, 16 bagi 2 adalah 8. Maka 8T adalah 96. 8T adalah 96. Maka T adalah 96 bahagi 8. 96 bahagi 8. Maka nilai T adalah 12. T itu tapak tau. Tapak. Jadi, kan 12. Dia ada 2 bahagian. Maksudnya dekat sini 6. Dekat atas juga 6. Okey, untuk 12 itulah. Sebab dia 12. Maka dekat gambar rajah itu 6, 6. Okey, selesai. Okey.
Jadi dia kata cari nilai tangent theta. Okey, jadi ini 6. Sekarang cikgu buat segitiga warna merah. 6, 8. Theta dia kita tidak tahu. Dekat sini adalah 90 darjah. Okey. Nampak kita perlu ruang. Oops. Okey. Ini 6. Ini 8. Ini X. Okey, tangent tendang tong sampah. Maka ini adalah nilai T. Tentang kan? Ini adalah sebelah dan ini adalah hipotenus. Okey, jadi T dia adalah 8. S dia adalah 6. Betul? S dia adalah 6. Jadi, tangent X. Okey. Dia suruh cari nilai tangent X. So, itulah dia. Tangent X adalah 8/6. Ataupun tangent X, selesaikan. 8 ABC 6 adalah 4/3. Okey. Itu saja. Semoga bermanfaat. Bye.